Okey, baik. Boleh dengar suara tak? Suara boleh dengar? Suara dengar tak? Cuba respon sikit. Okey, cantik. Apa nama? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. نوينا التعلم والتعليم تذكر وتذكير والنفع وانتفاع وإفادة واستفادة والحث على ما تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء الهدى والدالة الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نواصر فسر مكوش وعلى مصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay, apa khabar semua? Sihat Okay, insyaAllah kita akan sambung kelas kita pada hari ini. Semalam kita dah berhenti sampai bab furudul wudu' sittah. Perkara-perkara yang wajib untuk wudu' itu adalah ada 6 perkara. Al-awwalu niyah, yang pertamanya adalah niat. Al-thani ghusl wajhi, yang keduanya adalah membasuh muka. Sekejap ya. Okey, yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah ghusl yadain ma'al mirfaqain. Okey, yang saya dah hantar PDF kat dalam grup. Yang mana yang baru masuk, baru join, boleh semak balik, boleh rujuk balik kat dalam PDF tu, saya ada bagi, boleh buka. Okey, apa nama? Semalam kita dah sambung dekat, kita berhenti dekat apa nama? Dekat membasuh muka, betul? Kita ulang sikit yang bab basuh muka ni. Basuh muka saya tak habis syarah lagi. Kelas kita hari ni sekejap tak lama pun, dalam 5.45, 5.50 kita habis kan. Okey, basuh muka adalah yang pertama, wajib air itu sampai ke kulit muka. Saya dah bagi tahu yang had muka itu panjang daripada tempat tumbuh rambut dekat depan ni. Saya dah praktikkan semalam sampailah lihatan, sehingga janggut dia ataupun jambang di sini bertemu tempat lihatan. Okey, yang lebar muka adalah daripada telinga kita, daripada sini, anak telinga yang depan ni, sehinggalah ke telinga yang sebelah kiri. Di sini adalah lebar muka kita. Dan panjang daripada tempat tumbuh rambut, masa semalam saya tunjukkan tempat awal manabir sya'ri, tempat tumbuhnya rambut di sini awal ni, depan ni. Ada yang bulu-bulu nipis tu tempat tumbuh rambut. Okey, sehinggalah di bawah ni, yang bawah dagu, tempat bertemunya jambang. Kita punya jambang orang lelaki lah, kalau ada jambang tu kat bawah ni, di situ adalah had muka. Wajib air kena dekat seluruh kita punya had muka ni. Okey, kalau kecuali tidak wajib kena air kepada kulit ialah jika ada jambang ataupun janggut yang tebal. Okey, yajib ghusluha kulluha zahiruha wa batinuha wa yusnatha min dhalika al-lihyah wal 'aridan idza kana kathifain. Dan apa nama, tidak wajib untuk air sampai ke kulit muka jika lihyah, yakni janggut ini daripada sini sehinggalah ke sini. Jika janggut itu dua ni, jambang dia ada dua, tak boleh satu. Kalau jambang mesti kena dua macam ni. Okey, kalau jambang tebal ataupun janggut yang tebal, tidak wajib air sampai ke kulit muka. Macam mana kita nak tahu janggut itu tebal ke tidak? Janggut ataupun jambang itu tebal ke tidak? Kaedahnya adalah kaedah dia kaedah dia, kalau kita nak tahu janggut orang tu tebal ataupun nipis ataupun jambang dia, kalau kita bersembang dengan dia, takhatub, majlis takhatub bermaksud adalah kalau kita bersembang ataupun berbual dengan orang sekadar 1,5 meter. Contoh 1,5 meter, kalau kita lihat janggut orang tu ataupun jambang dia masih nampak kulit dia punya, contohlah kulit saya ni, janggut. Okay, kalau orang depan saya ni 1 meter ataupun 1,5 meter, dia boleh nampak kulit dekat janggut saya ni, bermakna itu janggut dia masih lagi nipis. Itu kaedah dia. Okay, boleh faham? Saya ulang lagi sekali. Kalau janggut orang itu nipis ataupun tebal, macam mana kita nak tahu nipis ataupun tebal? Kaedahnya adalah jika seseorang itu
berbual ataupun bersembang dengan kita, tak kisahlah berdiri ke atau duduk dalam jarak 1,5 meter, 1 meter ataupun 1,5 meter. Dan bila kita nampak janggut dia dan nampak kulit dalam dia tu, masa nampak kulit lagi dalam tu, maka janggut dia adalah janggut nipis, khafif. Khafif bermaksud nipis. Kalau kathif yakni tebal. Okey. Kalau contoh 1 meter kita bersembang dalam kadar jarak yang 2 meter lebih. Nah, itu kalau kita nampak janggut dia lagi, nampak warna kulit, itu pun masih nipis lagi. Okay, contoh kalau kita duduk depan dia dalam 2 meter, 2 meter setengah, ataupun contoh kalau 1 meter ataupun 1 meter setengah, kita masih lagi tak nampak warna kulit dia. Maksudnya kalau orang tu janggut dia dah panjang, kita bersembang dengan dia, berbual dengan dia, kita tidak nampak warna kulit dia, bermaksud janggut atau jambang dia adalah tebal, yang dilebat lah, kathif. Okey, apa hukum orang yang janggut nipis ataupun janggut jambang yang nipis ataupun tebal? Okey, kalau bab wuduk, janggut orang yang nipis wajib untuk air sampai ke kulitnya. Contoh kalau jambang dari sini, daripada sini, samalah jambang dia. Janggut pun tebal. Kalau dalam kadar 1,5 meter, kita tak nampak warna kulit dia dekat dalam jambang ataupun janggut dia, itu bermakna janggut dia tebal. Kalau orang yang berjanggut tebal, disunatkan untuk takhlil. Apa maksud takhlil? Takhlil ni yakni kita kalau ambil wuduk, bila air dah sampai ke muka, kita dah niat semua macam mana saya terangkan semalam, kita dah niat. Okay, bila sampai ke janggut atau jambang, air confirm tak akan masuk ke dalam, melainkan takhlil. Apa maksud takhlil? Takhlil yakni adalah kita gosok. Kalau tangan kita ambil gosok macam ni, takhlil. Ataupun janggut saya ni kita buat macam ni, takhlil. Itu maksud takhlil. Ataupun maksud kita gosok saja kat bahagian janggut dengan jambang tu. Itu kalau untuk orang yang janggut tebal. Itu sunat saja, tak wajib air sampai ke kulit muka. Okey, itu untuk orang yang janggut atau jambangnya tebal. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh faham? Okey, kalau faham okey. Okey, kalau itu untuk orang yang janggut dia tebal. Kalau orang yang janggut dia nipis, macam saya bagi tahu, kadar berbual ataupun kita bersembang dengan dia jarak 1,5 meter takriban ataupun agak-agak lah. Kalau kadar 1,5 meter kita masih nampak lagi janggut dia, warna kulit di janggut atau jambang dia, wajib untuk orang itu apabila masuk muka dan ambil air dekat tangan, bila air dah sampai ke muka dan niat sampai air ke jambang ataupun janggut dia, wajib orang yang menjanggut nipis itu tangan dia ni kena gosok kat bawah dia punya janggut, kena gosok sampai air tangan dia kena kulit muka, sampai air dia kena kat kulit muka. Sama juga jambang. Kalau jambang dia tebal, macam contoh orang Pakistan ke orang India ke, janggut dia tebal kan. Kalau janggut dia nipis ke, ataupun orang macam kita ada yang janggut nipis, wajib air sampai ke kulit muka, kena gosok. Kalau yang janggut tebal, macam saya bagi tahu tadi, yang kadar dia kita dah tengok 1,5 meter, kita tak nampak kulit muka. Orang yang janggut tebal ataupun janggut nipis, kita dah tak nampak kulit muka dia, tu kalau orang yang janggut tebal, air dah sampai kat jambang, tu sunat saja kita takhlil. Takhlil ni bermaksud kita gosok tu sunat saja. Tu air bagi sampai ke kulit muka lah, itu sunat kalau orang yang menjanggut tebal. Orang yang janggut nipis, macam saya bagi tahu tadi, wajib air sampai ke muka, kena takhlil, kena air tangan ni gosok bawah janggut, bagi air lalu ataupun kena dekat kulit muka kita. Kalau air tak lalu ataupun bawah janggut kita ni, wuduk kita tak sah. Okey, macam mana kalau orang perempuan ada bulu ataupun jambang ataupun misai, tak kisahlah tebal ke nipis, kalau dia rasa dia nak cukur nipis tu, dia nak cukur ikut dia lah. Tapi lebih elok dia cukur lah bulu dia, tak adalah nampak orang panggil dia lelaki. Okay, kalau perempuan ada bulu juga yang tebal ke, walaupun tak nampak dia pakai tudung, contohlah janggut dia kat bawah ni ke, dia tutup pakai tudung, kalau ambil wuduk tu tebal, kalau janggut dia nipis, wajib air sampai ke muka. Kalau tebal, sunat saja gosok. Okay, boleh faham? Boleh faham tak? Jelas? Jelas tak? Bagi dia respon sikit. Okey, baik. Kalau jelas, bagus. Okey, seterusnya, bab basuh muka kita dah jelaskan semalam, had dia bagaimana, tebal zahir wa batin. Okey, seterusnya adalah
Al-thalithu, yang ketiga adalah ghusl yadain ma'al mirfaqain. Okay, sekejap Okey, yang ketiga, al-thalithu. Yang ketiga, al-thalithu bermakna yang ketiga. Ghusl yadaini ma'al mirfaqain. Ghuslu bermaksud basuh. Al-yadain bermaksud dua tangan. Ma'a yakni beserta ataupun bersama. Al-mirfaqain yakni dua siku. Apa maksud dia? Yakni al-thalithu, yang ketiga adalah ghusl yadain ma'al mirfaqain, membasuh dua tangan beserta ataupun bersama dua siku. Yakni basuh tangan sampai ke siku lah, dua siku kita. Okey, al-thalith, yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah membasuh dua tangan beserta dengan dua siku dia. Okey, membasuh tangan. Okey, apa maksud yadain? Yadain bermaksud yang saya tunjuk kat PDF tadi, al-yadain. Al-yadain bermaksud dua tangan. Kalau yad, huruf ya dan juga huruf dal bermaksud satu tangan. Itu adalah mufrad. Kalau bahasa Arab panggil mufrad. Ya, huruf ya dan juga huruf dal adalah satu tangan. Kalau yadain bermaksud dua tangan. Ini musanna. Kalau orang tu ada banyak tangan, contohlah ada 3 4 tangan, aidi. Itu kalau jamaah lah, aidi. Di sini adalah al-yadain. Al-yadain bermaksud dua tangan, membasuh dua tangan sehingga dua sikunya. Okey. Apa maksud tangan? Tangan dalam bahasa Arab, dalam segi bahasanya adalah ru'usul asabi' ila katif. Tangan di dalam makna segi bahasanya adalah ru'usul asabi'. Apa maksud ru'us asabi'? Ru'us asabi' ni adalah kepala jari. Kalau jari kita ni depan ni dalam bahasa Arab panggil ru'us, kepala jari kita. Ni adalah jari. Kepalanya depan ni. Kalau bahasa Arab panggil ru'us, ni kepala jari kita ke depan ni. Sehinggalah katif. Katif ni adalah bahu kita. Ini adalah had tangan dalam segi bahasa Arab. Lughatan yakni ru'us asabi' ila katif, daripada kepala hujung jari kita sehinggalah bahu kita. Ini adalah had tangan. Kita punya panjang ni. Had tangan kita daripada sini sampai sini. Itu adalah lughatan dalam segi bahasanya. Okey, yang kedua, syara'an, makna syarak tangan ialah min ru'usi asabi' ila ma fawqal mirfaqain. Okey, makna syarak tangan ni dalam makna syarak pada hukum Islam adalah daripada ru'us asabi', daripada kepala kita punya jari ni yang depan ni sehinggalah fawqul mirfaqain, atas mirfaq. Apa maksud dia? Mirfaq adalah siku. Kita punya siku ni, tangan kita. Had tangan untuk wuduk adalah syarak, maknanya adalah daripada hujung tangan kita sehinggalah kita punya siku. Ni siku kita. Siku ni bawah dan juga di atas. Mirfaq, fawqa mirfaqain, juga di atas. Kalau kita basuh hanya di sini saja, tidak sah. Kita mesti sampai atas. Okey, boleh faham? Itu adalah makna yad, makna tangan pada syaraknya. Okey, kalau makna tangan dalam hukum sariqah. Sariqah ni bermaksud adalah kecurian. Kalau hukum hudud, orang yang mencuri hukumnya adalah potong tangan, betul? Okey, dalam Al-Quran Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan orang lelaki dan orang yang perempuan mencuri, potonglah kedua tangannya. Okey, kalau potong kedua tangannya, kalau yang saya terangkan tadi, makna lughatan adalah dari segi bahasa ru'us asabi' ila katif, daripada hujung kepala jari kita sehinggalah katif, sehinggalah bahu kita. Okay, dalam makna syarak yang saya katakan tadi adalah ru'us asabi' ila fawqa mirfaqain, hujung kepala jari ini sehinggalah siku, kita punya siku sini. Okey, tapi dalam Al-Quran mengatakan kalau orang lelaki dan orang perempuan yang mencuri, hukumnya adalah kena potong kedua tangannya. Adakah potong tangan itu potong kat sini sampai bawah ataupun kat sini sahaja? Okey, dalam hukum hudud lain. Dalam hukum wuduk lain, hukum hudud lain. Kalau wuduk daripada makna syarak, kita kena basuh sampai sinilah. Tapi kalau hukum hudud, hukum sariqah, kecurian, kalau orang mencuri, hukum hudud kena potong tangan. Kalau hukum hudud kalau potong tangan daripada miru'is asabi' ila ku'ain, daripada hujung
jari kepala kita ni, ujung ujung kepala jari depan ni, sehinggalah ku' ni adalah penggelengan tangan di sini, dengan penggelengan tangan di sini. Sinilah. Ni hukum hudud. Kalau kena potong tangan orang yang mencuri, lelaki atau perempuan, kena potong tangan dia di sini. Daripada ujung ni sampai sini, maksudnya start potong daripada sini. Ini adalah hukum hudud. Beza tangan pada beza makna tangan pada hudud, beza tangan makna pada wuduk. Kalau wuduk kita kena basuh daripada sini sampai sinilah, macam saya terangkan tadi. Kalau sariqah, hudud, hukum dia kena potong tangan sampai sini. Kita tak boleh potong kat sini, tak boleh potong sampai sini, tak boleh, haram. Okey, itu adalah hudud punya cerita, punya hal lah. Itu bab lain. Semua nak bagi tahu saja. Okey. Boleh faham tak? Boleh faham? Bagi respon sikit. Kalau tak faham boleh tanya. Boleh. Okey, terbaik. Okey, seterusnya adalah membasuh tangan sehingga ke siku. Okey. Basuh tangan sampai ke siku. Sekejap nak cakap apa tadi? Okey. Basuh tangan sampai ke siku ialah wajib orang membasuh tangannya ketika wuduk adalah daripada hujung kuku kita ni. Kalau kuku kita panjang, contoh, kalau kuku saya ni tak panjang sangat, pendek. Kalau orang yang kuku panjang, wajib untuk masukkan air sampai ke kulit dalam. Kalau yang ada kotor-kotor tu, tak perlu bersihkan pun. Yang wajib adalah sampaikan air, masukkan itu, biar air tu mengalir sampai ke dalam kuku kita. Wajib. Kalau orang yang tak kuku panjang, contohlah orang yang jenis suka bela kuku, macam kuku hantu lah, yang panjang, yang malas nak potong kuku tu, yang malas nak potong tu, wajib bagi dia ambil wuduk, air tu mengalir sampai ke dalam ni, kena kulit. Kalau yang kuku pendek tu, sekadar kita basuh gitu cukup lah, asalkan air tu mengalir ke kulit. Itu wajib. Okey, sampailah kena air tu mengalir ke siku kita, wajib. Siku dia bahagian di sini, ada dua tulang sini. Ada satu tulang, dua tulang. Ini bersambung dengan kita punya sa'. Sa' ini bermaksud hasta. Hasta kita dia bersambung ke sini. Okey. Kalau orang yang basuh tangan dia sampai siku sahaja, atas dia tak basuh, wuduk dia masih belum sah lagi, belum sempurna. Boleh faham? Okey, wajib basuh tangan sampai siku sini sehinggalah atas dia, pusingan dekat atas ni. Okey, itu kadar wajib sahaja. Tetapi untuk kita memastikan air wuduk itu sampai ke sini atau tidak, hendaklah kita lebihkan sikit basuhan tu sampai ke atas. Sampai atas sini. Itu adalah sunat. Tapi ulama mengatakan la yatimmu wajib illa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna sesuatu yang benda yang wajib itu melainkan dia dah basuh, dia dah melaksanakan kewajipan itu ataupun lebih daripada hak wajib. Contoh, hal yang wajib untuk basuh tangan daripada kuku kita ni sampai ke sini, betul? Okay, kita dah laksanakan. Okay, kalau kita nak memastikan wajib itu sempurna atau tidak, dah basuh dah sampai sini, dah wajib dah confirm kena. Tapi kalau kita nak memastikan lebih sempurna atau tidak basuhan itu, kita lebihkan dia air sampai basuh ke sini. Sikit pun tak apalah, sampai sini ataupun atas lagi. Kalau dah basuh daripada atas, air akan turun ke tangan kita sini. Kalau kita lebihkan, maknanya kita yakinlah air itu akan sampai ke semua tangan kita bersiku sini. Okey, macam mana kalau orang yang tangan, kalau orang tangan tu berisi ataupun gemuk, kadang-kadang ada yang berlipat kat sini, ada yang berlipat tu wajib untuk digosok. Buat macam ni, gosok kat sini sampai air tu mengalir kena kat siku dia. Sama juga kalau kat sini, kena gosok air sampai kena kat sini. Tak wajib pun gosok tak wajib. Itu adalah sunat. Kalau mazhab Imam Hanafi, wajib gosok kat sini. Wajib gosok. Setiap kali berwuduk Imam Hanafi kena gosok semua. Kena gosok. Itu mazhab Hanafi. Kalau Imam Syafi'i dia khafif sikit, dia ada keringanan. Maksudnya tak payah gosok, cukup mengalirkan. Melainkan jika tangan itu ada kekotoran, sebelum ambil wuduk tu bersihkan dulu. Kalau ada pasir-pasir, debu ataupun benda yang benda cecair, contohlah madu cecair kan. Kalau tumpak kat sini, lap dulu bagi bersih. Kemudian air tu senanglah nak mengalir. Kalau benda yang ma'i ni benda yang cecair ataupun cat ni kalau kena ni melekat, air tak akan sampai ke kulit. Kena hilangkan bekas cat tu dulu, baru air akan sampai ke kulit.
Contoh yang air tak sampai ke kulit, cat, liquid pun kalau terkena kat sini dia air takkan sampai. Liquid air tak akan sampai, tak akan mengalir ke kulit, tak akan sampai ke kulit. Liquid apa lagi? Liquid, cat, apa lagi ya? Minyak, minyak pun boleh juga. Minyak sisik ikan. Sisik ikan pun sama. Terima kasih. Sisik ikan, minyak masak, minyak apa lagi? Macam-macam minyak lah. Okey, kena bersihkan dulu, buang dulu, kemudian baru ambil wuduk. Kalau tak boleh pakai sabun, gosok sampailah kesan tu hilang, air nak mengalir pun senang. Sebab itu kalau orang yang bekerja, contohlah orang kontraktor yang bekerja simen ni, kalau boleh yang bekerja tu, yang macam kontraktor tu pakai dengan panjang, pakai sarung tangan, senang. Sebab apa? Nak ambil wuduk senang. Tak menyusahkan dia, nak ambil wuduk kena gosok, kaki pun sama juga, nak kena gosok. Tu menyusahkan. Pakai dengan panjang senang, biar dia tutup, nak solat, nak ambil lebar senang. Okey, boleh faham tak situ? Ada soalan? Boleh faham? Boleh faham tak? Faham. Okey. Itu adalah untuk tangan. Lagi apa lagi? Contoh kalau ada bisul kat tangan ataupun nanah, wajib kita basuhkan dulu, hilangkan kita punya bisul ataupun darah kat situ, kemudian basuh seeloknya. Okey, yang seterusnya adalah apa tadi? Apa nama? Okay, tangan dah sudah. Al-thalithu ghusl yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga adalah membasuh dua tangan berserta yakni ataupun sehingga ke sikunya. Saya dah terangkan siku macam mana, had siku. Okey, seterusnya adalah ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ra'si. Ya. Okey, yang keempat adalah ar-rabi'u. Ar-rabi'u bermaksud yang keempat. Mashu syai'in min ar-ra'si. Mashu bermaksud sapu ataupun menyapu. Menyapu tak sesuai, sapulah. Mashu bermaksud sapu, syai'in sesuatu, mina daripada ar-ra'si yakni rambut ataupun maaf saya, min ar-ra'si yakni kepala. Ar-ra'si bermaksud kepala. Okey, soalan balik. Yang keempat ar-rabi'u. Yang keempat adalah mashu syai'in min ar-ra'si. Mashu bermaksud sapu, syai'in yakni sesuatu, mina daripada ar-ra'si yakni kepala. Okey. Yang keempat adalah membasuh sesuatu daripada kepala. Apa maksud sesuatu daripada kepala? Ulama mengatakan syai'un min ar-ra'si bermaksud min ar-ra'si yakni ba'dhi, bermaksud sebahagian daripada kepala. Bukan bermakna kita basuh kepala, ambil wuduk itu satu kepala kena basuh, tidak. Okay, di sini kalau bab kepala ni ada beberapa masalah sikit. Saya akan terangkan yang penting saja. Okey, kepala ni ismul lima ra'sul ala. Kepala ni had dia daripada yang kepala ni lah, daripada kepala sehinggalah ke belakang. Tepi kiri kanan pun dia kira kepala juga. Okey, kepala yang wajib untuk terbasuh kepala adalah air sampai ke kulit kepala kita. Okey, macam mana nak sampai air ke kulit kepala? Contoh kalau orang yang berambut panjang, orang yang rambut dia panjang nak basuh kepala dia. Okay, contohlah kalau saya bagi contoh untuk orang perempuan. Orang perempuan rambutnya panjang, betul? Ada yang panjang dia, contoh ada yang kalau tarik itu sampai ke sini, ada yang lebih, ada yang sampai, ada pula yang sampai ke bawah semualah orang perempuan. Okey, yang wajib kita basuh adalah had kepala dia. Kalau contoh rambut ni panjang, keluar daripada had kepala. Had kepala ni daripada sini sampai ke belakang ni, itu had kepala. Kalau rambut ni keluar daripada had kepala, kita hanya basuh hujung ni sahaja. Hujung sahaja. Ni rambut ni dah keluar daripada had kepala. Kalau kita basuh hujung saja, tidak sah. Kerana rambut itu dah keluar daripada had kepala. Kita punya had min ar-ra'si, keluar daripada kawasan kepala kita. Kalau orang perempuan yang rambut dia panjang sampai sini, kemudian dia basuh sini, tak sah. Sebab rambutnya itu lebih daripada keluar daripada kawasan had kepala dia. Macam mana nak basuh? Mesti air itu sampai, walaupun kita ambil air itu, kita contoh air dekat sini,
Contohlah kalau baldi ke apa, kita ambil saja, kemudian kita gosok sini. Sudah mencukupi. Sebab ni adalah hak kepala. Kita nak air ni sampai ke kulit kepala kita. Okey, contohlah kalau orang tu ada contoh macam ni, contoh orang tu accident, kena balut kepala dia, balut kepala dia tu, so nak ambil uduk susah. So bila nak ambil uduk tu, orang tu ambil air, basahkan kepada kain dia tu. Kalau air tu boleh sampai ke dalam, makna itu boleh sah. Tapi walaupun dia tak niat untuk kepala, tapi dia nak basuh saja, kain itu tidak tebal, kain tu nipis, air sampai kepala boleh masuk dalam, sampai ke kulit kepala dia, sah, tak ada masalah. Tapi kalau kain yang tebal, contohlah kalau perempuan, bukan perempuan, maksudnya kalau orang yang accident, kepala dia sakit ke apa ke, berdarah, kena balut contoh, dan balut itu adalah tebal, bukan nipis. Jika dia letak tangan tu dekat kepala, ke atas kain kepala dia, dan air tu kain dia tebal, air tu tidak sampai ke kulit kepala, wuduk dia tidak sah, tidak sempurna lagi. Okey, boleh faham? Sampai sini boleh faham tak? Boleh? Semua okey? Kalau tak faham boleh tanya. Boleh nak voice, boleh nak message, boleh, tak masalah. Okey, itu adalah kepala. Apa lagi yang saya rasa kepala? Okey, boleh faham kan? Kalau nak sapu kepala tu tak semesti kat depan ni. Kat belakang ni boleh. Kat belakang ni pun boleh juga. Kita ambil air, kita sapu je kat sini, tak masalah. Contoh kalau orang yang pakai serban. Ada ustaz ke Syekh Habib Majlis pakai serban 24 jam, pagi sampai ke malam. Malas nak buka dia punya serban tu. Kalau buka, kalau jenis pakai kopi air lembik, kalau buka tu memang serban kancur dan dia malas nak ikat balik, tu tak ada masalah. Okey, yang orang yang pakai serban, hukumnya adalah dia hanya buka sedikit saja kepala dia. Contoh, kalau ada serban, dia buka sikit. Okey, kemudian dia ambil air, dia sapu kat sini. Kemudian itu dah mencukupi. Dah kena kat kepala kulit ni, dah mencukupi. Tapi kalau dia nak pahala sunat, dia sambung sampai ke belakang. Walaupun kena pada serban dia, tak ada masalah. Itu adalah sunat. Itu nak dapatkan pada sunat. Okey, antara sunat membasuh kepala adalah kita ambil air. Kalau macam kolah ke apa, ataupun air pad, tak ada masalah. Basuh tangan dulu. Okey, letak tangan kita kat sini. Kat sini, boleh nampak. Dan daripada sini mula start sampailah ke belakang. Ke belakang dan tarik balik rambut itu. Kalau yang lelaki senang lah. Kalau perempuan rambut dia panjang susah kan. Buat yang mampu je lah. Contoh kalau kita buka kopiah gitu. Okey, saya buka. Ambil air ni, dah cuci tangan. Nak basuh kepala daripada sini sampai ke belakang, tarik. Okey, kemudian tarik balik macam ni. Tarik macam tu. Simple je. Ke belakang, tak payah tekan. Kita cuma sekadar lalu je. Sebab apa? Sebab air kat sini dah kena dah kat kulit kepala. Dah cukup dah. Kita letak kat sini. Sambung kat ke belakang. Kemudian tarik balik ke depan. Simple macam tu je. Okey, boleh faham? Tu ada antara sunat lah. Sunat membasuh kepala. Ada lagi tapi kita akan ceritakan nanti. Okey, boleh faham kat situ? Boleh faham tak? Apa beza ghuslu dan mashu? Okey. Ada yang bertanya apa beza ghuslu dengan mashu? Okey, ghuslu macam ni saya kata tadi, ghuslu adalah basuh. Mashu adalah sapu. Kalau basuh, contoh ghuslul yadain mu'amil faqin. Basuh dua tangan. Kalau tangan ni kita basuh, ini adalah basuh. Kalau sapu, mashu ra'si, sapu ni kita ambil air, kita sapu kat sini. Itu je. Kalau dalam matan tu dia kata, saya tunjukkan. Okey. Kalau dalam matan ni dia kata ar-rabi yang keempat, kalau ditukar perkataan ni jadi ghuslu, membasuh sesuatu daripada kepala. Membasuh tu agak sukar sikit, agak susah. Sebab apa? Kalau ghuslu, basuh kepala, kita kena letak kepala kita ni, letak kat kepala paip tu. Kena basuh kepala kita. Itu adalah basuh. Kalau sapu, ambil air, letak, itu nama dia sapu. Okey, boleh faham? Itu beza dia ghuslu dengan mashu. Kalau mashu, saya ulang balik. Kalau mashu, kita ambil air, kita sapu kat sini. Itu dah mencukupi. Itu untuk kepala saja. Kalau ghuslu, kita kena basuh satu kepala kita dekat air tu. Itu maksudnya adalah ghuslu. Boleh faham? Boleh tak? Faham? Okey.
Okey, cantik. Okey, yang ke apa? Faham. Okey, baik. Okey, macam saya katakan tadi, kalau nak basuh daripada tepi ni pun boleh, tak ada masalah. Nak ambil air sapu kat tepi ni, itu dah dikira sebagai mashu ra'si, sapu kepada sebahagian daripada kepala kita ataupun belakang ni. Kalau orang yang jenis pakai kopiah ke seban macam saya cakap tadi, malas nak buka dia punya seban dia, ambil air sapu kat belakang, tak masalah. Dah mencukupi. Tak wajib pun kat depan ni. Ni untuk kesenangan. Kalau nak senang kat depan ni lah, buka kopiah, angkat. Ataupun pakai cap ke apa, senang. Okey, boleh faham? Okey, yang keempat adalah, yang kelima, afwan. Okey, yang kelima adalah al-khamisu. Al-khamisu bermaksud yang kelima. Al-khamisu yang kelima adalah ghuslu rizlain ma'al ka'bain. Ghuslu bermaksud membasuh ar-rizlain, dua kaki. Ma'a bermaksud berserta ataupun bersama al-ka'bain. Ya, al-ka'bain bermaksud dua buku lali. Okey, seorang balik. Al-khamisu yang kelima, ghuslu basuh ar-rizlain, dua kaki, ma'a berserta ataupun bersama al-ka'bain, yakni buku lali lah. Okey, perkataan ma'a tu bermaksud di situ bukan bersama, maksudnya basuh kaki bersama. So kalau nak bagi makna kat situ agak tidak sesuai lah. Okey, maksud ma'a tu ialah ila. Apa maksud ila? Ila ni sehingga ka'bain, dua buku lali. Kalau macam tangan pun sama. Ghusl yadain ma'a mifraqain, membasuh dua tangan berserta ataupun bersama dua sikunya. Ni kalau nak terjemah tidak sesuai lah. Ulama mengatakan ma'a itu bermaksud ila, yakni sehingga, membasuh dua tangan sehingga sikunya. Kalau sama juga kalau dekat kaki. Dekat kaki, membasuh dua kaki sehingga buku lalinya. Okey, nak lebih senang bahasanya adalah hingga ke dua buku lali. Okey. Yang kelima tadi adalah ghusl rizlain. Rizlain bermaksud di sini adalah kalau kaki tu, setiap orang kaki dia ada buku lali, betul? Ada tak yang kaki tak ada buku lali? Pelik kan? Kalau kaki tak ada buku lali, setiap orang mesti ada buku lali dia, walaupun dia tak nampak, tak zahir, tidak jelas. Okey, kaki sama juga macam tangan, kena basuh air sampai ke kulit. Kalau kaki tu kuku dia panjang, macam saya ni pendek lah, kalau kuku dia panjang, kena masukkan air tu dalam sampai ke kulit kuku dia tu, masukkan dalam sampailah air tu mengalir. Kalau yang kuku jenis kotor pula macam mana? Kuku jari kaki tu, yang kuku ni kotor-kotor, yang jenis malas nak potong, seminggu sekali pun malas, itu kena mengalirkan air dia sampai dekat dalam kuku. Macam kaki lah, ni tangan. Jadi tangan, jari kaki pun sama. Okay, kalau kaki dia punya jari dia kecil-kecil, betul? Ada orang yang kalau gemuk badan berisi tu, badan dia agak jari kaki dia agak besar sikit, agak gemuk. Okey, bila nak ambil wuduk tu, air mestilah disunatkan, ni hanya sunat saja. Tangan kiri yang jari hujung ni, tangan kiri, pergi kat kaki kanan tu, dia disunatkan mula yang pada kanan saja. Mula pada kanan dahulu. Kaki kanan pada jari yang hujung belah kanan sekali, buat macam ni. Untuk apa? Untuk air tu mengalir pada bawah kulit bawah ni. Setengah orang kaki dia kalau yang kecil tak masalah, kalau letak kat air tu confirm mengalir lah. Kalau yang jenis yang berisi, yang gemuk tu, yang jari dia agak besar-besar tu, disunatkan buat macam ni. Ambil jari yang hujung ni, tangan kiri, letak bawah kaki ni, gosok. Lepas tu sambung pula yang kat jari yang lepas tu pula, sini macam ni sampailah habis. Okey, kemudian wajib air mengalir dekat seluruh kaki dia. Okey, kadang ada orang, contohlah kalau khususnya kadang orang tua ke muda, ada kakinya dekat tumit tu, ada yang dah syukuk ni, maksudnya yang tumit dia tu dah ada salah-salah, maksudnya dah rosak sikit lah. Ada yang kotor kat dalam tu, yang salah, itu wajib air. Bukan wajib, maksudnya air tu mesti kena gosok sikit dekat bahagian yang ada salah-salah tu, maksudnya ada garisan-garisan tu, syukuk tu, kena gosok sikit.
Kalau yang jenis bersih macam ni lah, contohlah kat kaki tumit dia bersih tak ada apa, sekadar air mengalir pun dah cukup dah. So kalau orang yang kaki dia ada yang mencalar yang cukup, ada yang terbelah-terbelah tu, kena gosok sikit biar air dia sampai ke kulit yang bahagian terbelah tu, bahagian yang rosak tu. Kalau daging-daging tu tak wajib, itu bahagian batin. Bahagian batin ni tak wajib. Yang batin ada yang wajib adalah bahagian zahir sahaja. Okey, boleh faham? Itu untuk kaki. Sampai sini boleh faham tak? Yang kaki ni. Boleh faham? Okey, semua faham Kalau tak faham boleh tanya. Okey, itu untuk kaki. Kaki pun sama juga. Kalau faham tak? Apa nama? Kalau tangan, kalau kaki basuh sehingga buku lali, betul? Kalau tangan sampai ke siku. Okey, kalau kaki pun sama juga. Kaki tidak sempurna sampai ke buku lali itu. Contohlah ni buku lali. Contoh ni buku lali, ni kaki kita buku lali kat sini. Contoh ke bahagian kaki. Kalau kita basuh sampai sini saja dan bahagian belakang tu dah mencukupi. Tapi untuk kita sunat digalakkan untuk basuh lebih sikit. Supaya apa? Supaya kita yakin yang bahagian buku lali ni semua dah kena air. Air dia dah mengalir kat bahagian kulit, bahagian depan ke belakang. Supaya kita dah yakin air tu dah mengalir kat seluruh ni. Tu bahagian kaki. Contoh ni buku lali, seulang balik, ni buku lali. Kalau kita basuh kaki daripada hujung jari sampai ke buku lali dah mencukupi dah. Tapi disunatkan, digalakkan supaya kita basuh lebih sampai ke atas ataupun ke betis pun tak masalah. Basuh lebih ke atas betis supaya air tu mengalir turun sampai ke buku lali ni, sampai ke belakang semua ni, sampailah turun. Untuk lebih yakin air tu akan mengalir. Okay, faham? Okey, dan perkara yang sunat antaranya lah yang basuh kaki adalah sampai buku lali pun dah cukup dah. Sampai buku lali pun dah cukup. Nak lebih lagi sampai ke betis, lebih afdal, lebih dapat pahala, supaya segala dosa-dosa kaki tu mengalir turun. Dan lemak mengatakan nak lebih pahala lagi sampai ke betis. Tapi jangan air tu terlalu kuat lah, membazir tu perkara yang tidak elok. Betis pun boleh. Contoh ni betis kita nak basuh sampai daripada betis boleh, air tu akan mengalir turun senang. So kita tak ada was-was, air confirm akan mengalir sampai ke buku lali, akan turun. So cuma yang kaki tu kalau ada yang salah-salah kat bawah tu, wajib kita gosok biar air tu mengalir kat kulit-kulit yang salah. Dan kuku juga sama, saya ulang balik, supaya air tu masuk dalam kuku jari kita yang bahagian kaki. Tangan pun macam saya ajar tadi, masukkan jari ni bawah ni supaya air mengalir bawah. So, ada semua orang yang jari dia susah nak angkat, so kita kena paksa jari tu angkat biar air mengalir kat bawah ni. Kalau air tak mengalir, tak kena kat kulit kaki, wuduk kita tak sah, boleh sempurna. Kalau solat dia tak sah, solat dia batal. Bukan solat dia batal, solat dia tak sah. Kena ulang balik ambil wuduk, basuh balik, air kena bagi kat kaki, gosok semua, kemudian boleh solat. Okey, itu kaki. Yang terakhir adalah at-tertib. Sebentar ya. At-tertib as-sadisu. As-sadisu yang keenam. As-sadisu bermaksud yang keenam. At-tertibu bermaksud tertib, bermaksud berterusan. Okey, saya ulang lagi sekali. As-sadisu bermaksud yang keenam. At-tertibu bermaksud yang tertib ataupun berterusan. Okey, boleh faham? Yang bahagian kaki tadi faham tak? Ada soalan? Boleh faham tak? Respon sikit. Boleh faham semua? Yang kaki tadi? Kalau soalan tanya, jangan malu. Saya boleh terangkan. Okey, kalau faham. Kalau kudung tu apa? Kudung tu apa? Saya tak tahu kudung. Kudung tu apa? Siapa tahu kudung tu apa? Kudung saya tak tahu. Kaki kena potong. Oh, kaki kena potong. Okey. Macam kencing manis. Okey. Kalau kaki yang kena potong, contoh orang kencing manis dah kena potong kaki dia, kita hanya basuh sekadar yang bahagian potong saja. Contoh, ni kaki kita, ni buku lali. Contoh dia dah kena potong kat buku lali. Okey. Dia sebenarnya tak wajib basuh dah. Tapi kena basuh juga sebab dia adalah bahagian kaki. Kita basuh yang mana yang ada je. Contoh ni betis dia, basuh situ je.
Basuh sikit pun dah cukup dah mencukupi. Tu bahagian kaki kalau kena potong. Kalau tangan pula kena potong, contoh tangan yang wajib sampai sini je, sampai siku kena basuh. Daripada sini sampai sini wajib kena basuh tangan dan wuduk. Kalau sini dah kena potong, kita basuh belah sini yang bahagian lebih je lah, basuh sini dah mencukupi. Basuh sikit pun dah okey dah. Okey. Ada soalan lain? Boleh faham? Faham? Kalau tak faham, kita bilang. Kalau faham, kita teruskan. Okey. Kalau pakai khuf, apa hak kaki yang dibasuh? Okey, kalau khuf nak cerita panjang sikit sebab ada syarat-syarat dia. Kalau khuf ni ada syarat dia nak kena basuh. Khuf ni kalau orang pakai khuf untuk musafir, ada yang satu yawm wa lailah, ada yang sehari semalam, ada yang thalathati ayyam, ada yang 3 hari. Kalau orang pakai khuf ni, dia ada cara basuh dia sendiri. Cara basuh dia dengan 3 jari tu saya. 3 jari atas bawah. 3 jari. 3 jari. Ada cara basuh dia lah. Saya nak terangkan panjang sikit. Nanti kalau dah masuk bab yang khuf ni, saya akan terangkan. Okay, khuf ni dia sekadar sapu je. Khuf ni dia macam rambut juga, mashu. Mashu ni maksud sapu. Dia tak wajib basuh kaki dia pakai khuf tu semua, pakai air tu. Tidak. Nanti basah khuf tu habis, rosak. Okay, khuf ni kita ambil air, sapu je. Contoh ni bahagian kaki, bahagian atas, bahagian bawah. Kalau orang pakai khuf tu, dia ada cara basuh dia. Dia ambil air sekadar sapu di atas dan bawah saja. Nanti ada cara dia lah. Dah sampai bab nanti saya akan ajar, insya-Allah. Okey, yang keenam adalah as-sadisu. As-sadisu yang keenam adalah at-tartib. At-tartib bermaksud yang berterusan. Kenapa kita kena berterusan dalam wuduk? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa murattiban. Kerana Rasulullah SAW apabila berwuduk berterusan ataupun secara apa bahasa Melayu dia? Secara apa ya? Siapa tahu? Maksudnya ikut turutan lah. Maksudnya daripada niat, muka, tangan, rambut, kaki. Itu adalah secara apa orang panggil? Apa maksud Melayu dia? Secara apa? Secara ni lah. Secara mualat. Mualat tu apa? Mualat bermaksud tak tahu mualat tu apa? Mualat apa mualat? Mualat tu jual beli. Tertib ni maksudnya yang secara apa? Apa bahasa Melayu tertib apa maksud? Tertib berturutan. Ayuh. Tertib berturutan. Terima kasih yang membantu. Tertib bermaksud berturutan. Bukan berterusan. Berterusan tu lain. Okey, tertib bermaksud berturusan. Okey, Imam Syafi'i Imam Syafi'i pula. Okey, yang saya dah terangkan yang tertib tu wajib. Kalau kita berwuduk memula daripada kepala. Okey, start wuduk, basuh tangan, semua dah niat, tiba-tiba kita mula daripada kepala. Ambil air sapu kat kepala. Lepas tu bawa basuh muka. Lepas tu bawa basuh tangan. Lepas tu bawa basuh kaki. Adakah sah wuduk kita? Sah tak? Saya boleh jawab. Sah tak? Kita datang ambil air terus sapu kepala. Niat ambil wuduk. Tak basuh muka lagi dah sapu kepala dah. Tiba-tiba lepas tu baru basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Sah tak? Okey, jawapannya adalah tidak sah. Sebab apa? Sebab tertib ataupun syarat, rukun ataupun wajib lah. Perkara yang wajib untuk mula wuduk adalah dengan niat. Itu adalah tempat dia di hati, niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh tangan, betul? Membasuh tangan. Membasuh tangan. Yang keempat adalah membasuh sapu kepala kita. Yang kelima adalah kaki. Yang keenam adalah tertib. Tertib ni lah bermaksud berterusan. Berturutan. Iaitu kita kena buat daripada membasuh muka dulu, kemudian basuh tangan, kemudian basuh apa lagi? Sapu kepala kita, kaki. Okey, itu bermaksud tertib, berturutan. Kalau tiba-tiba orang datang wuduk, tiba-tiba dia basuh kaki dulu. Apa maksud dia? Ustaz kalau ambil wuduk bahagian tangan dengan kaki kena sampai baca. Ustaz kalau ambil wuduk bahagian tangan kaki kena basuh juga ke celah-celah kuku. Wajib basuh bahagian yang kuku ni sekiranya kuku dia tu panjang, air tak mengalir. Kuku dia kena sampai, kalau macam saya ni pendek lagi lah. Kuku saya ni pendek. So kalau saya sekadar basuh macam tu, letak air jatuh sini, tu dah cukup dah, air dah mengalir.
Kalau orang yang kuku panjang, yang jenis suka bela kuku dia, wajib untuk air ni kuku dia ni kena gosok sikit biar air dia mengalir kat dalam. Okey, boleh faham? Dah pukul 6 dah. Saya kena stop dulu sebab ada orang nak pakai tempat ni. Sebab saya sekarang bukan kat rumah, kat tempat lain, tempat kerja, kat office. So studio ni nak kena ada orang pakai. Kawan saya nak buat kelas juga, buat live. Okey, kalau ada siapa-siapa boleh faham tak sekarang? Sampai sini boleh faham? Boleh faham ke tidak? Respon sikit. Boleh Ustaz, boleh. Okey, baik. Sentum. Okey, kalau faham insya-Allah esok saya akan ulang sikit bahagian tertib tu. Kalau ada apa-apa boleh tanya dekat dalam grup ataupun PMTP, tak ada masalah. Okey, terima kasih yang sudah hadir kelas pada hari ini. InsyaAllah semoga bermanfaat. Okey, itu je kot. Saya nak kena balik sekarang sebab tempat ni studio kawan saya nak pakai. Kalau kat rumah tak apa, boleh lama sikit. Okey, terima kasih yang hadir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama. Ya, mana? Ni siapa ni tadi kat rumah? Ke Google Meet Google. Ada hang ada tak? Tak ada. Okey, semua okey. Aku pernah off lah. Aku pernah off lah.